Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Apa khabar anak-anak pelajar tahun 3? Harapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. InsyaAllah untuk sirah pada hari ini, untuk sirah tahun 3, kita akan sambung pembelajaran kita, iaitu tahun duka cita. Masih lagi di bawah tajuk besarnya adalah nasab Nabi Muhammad SAW ataupun keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi tajuk kecil dia tu yang kamu nampak dalam slide itu, muka surat 38, tahun duka cita. Jadi dekat sini kenapa dikatakan ataupun dinamakan tajuk tu tahun duka cita? Kerana apa? Kerana dalam peristiwa ini ada dua individu yang Nabi Muhammad SAW sayang, telah pun meninggal dunia. Nabi Muhammad ada ramai orang yang dia sayang meninggal dunia. Daripada ayah dia pergi kepada ibunya, daripada ibunya pula pergi kepada atuknya. Jadi pula tibalah hari ini giliran bapa saudara dan juga isterinya pula meninggal dunia. Jadi duka cita ini maksudnya adalah bersedih. Jadi kita tengok muka surat 38. Kematian bapa saudaranya Abu Talib. Jadinya bapa saudara Nabi ini ramai, tetapi yang dalam tajuk ini adalah Abu Talib. Kerana Abu Talib ini adalah seorang bapa saudara yang sudi menjaga Nabi selepas Abdul Muttalib meninggal dunia, selepas atuknya meninggal dunia. Jadi jom kita tengok perangkai yang pertama tu, muka surat 38. Nabi menziarahi Abu Talib dan di sisinya ada Abu Jahal. Lalu Nabi bersabda kepada Abu Talib, "Wahai bapa saudaraku, ucaplah la ilaha illallah, iaitu satu kalimah yang aku akan berhujah di sisi Allah." Apa maksud la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Tetapi Abu Jahal kata apa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, "Wahai Abu Talib, adakah kamu tidak suka dengan agama Abdul Muttalib?" Lalu mereka berdua mengulangi kata-kata itu sehingga kalimah terakhir yang diucapkan Abu Talib ialah, "Aku ikut agama Abdul Muttalib." Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku akan pohon keampunan untukmu selagi aku tidak dilarang berbuat demikian." Abu Talib meninggal dunia ketika berusia 80 tahun. Jadi dalam peristiwa ni, Abu Talib ini bukanlah beragama Islam. Dia masih lagi berfahaman jahiliah. Maksudnya menyembah agama nenek moyang, iaitu menyembah berhala. Jadinya ketika Abu Talib ni nazak, ketika dah sakit tenat, maksudnya dah di penghujung usialah, di penghujung nyamuk. Jadinya Nabi Muhammad ni dia cuba berbisik di telinga Abu Talib ni supaya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, supaya Abu Talib ini meninggal dalam agama Islam. Tetapi Abu Jahal ni tadi, yang kamu memang kenal dia perangai dia macam mana. Jadinya Abu Jahal ni dengan seorang lagi Abdullah bin Abi Umayyah ni, dia memainkan peranan supaya Abu Talib ni tidak mengucap kalimah la ilaha illallah. Kerana dia tak nak Abu Talib ni meninggal dalam Islam. Dia kata apa? Dia kata, "Tidakkah engkau ni tidak suka dengan agama Abdul Muttalib?" Jadinya Abu Talib ni akhirnya dia kata apa? Yang keluar daripada mulut dia sebelum nyawa dia ditarik oleh Allah adalah apa? Dia tidak mengatakan la ilaha illallah, tetapi dia kata, "Aku ikut agama Abdul Muttalib." Jadinya Abu Talib ni rugilah. Dia orang yang baik, dia adalah orang yang sudi menjaga Nabi, tetapi dia tidak mati dalam Islam. Nabi Muhammad tidak berjaya mengislamkan Abu Talib. Jadinya Abu Talib ni meninggal dalam keadaan jahiliah, dalam bukan beragama Islam. Jadinya dekat sini Nabi kata apa? "Aku akan pohon keampunan untukmu selagi aku tidak dilarang berbuat demikian." Jadi Nabi Muhammad ni, seperti yang kita sedia maklum, apabila bukan mati dalam beragama Islam, maka dah confirm neraka. Jadinya Nabi Muhammad ini dia akan doa kepada Allah supaya azab bapa saudara dia ni
dia ringankan selagi mana Allah tak larang dia doa macam tu. Jadi Nabi Muhammad ni sentiasa mendoakan supaya Abu Talib ini diberikan siksaan yang paling ringan. Dan ada setengah riwayat mengatakan siksaan, memang Abu Talib ini dapat siksaan neraka yang paling ringan kerana dia adalah seorang yang baik, yang jaga Nabi selepas atuk Nabi meninggal dunia. Jadi dialah yang jaga Nabi ni. Jaga memang lebih, dia sayang Nabi lebih daripada sayang anak dia sendiri. Dan siksaan yang paling ringan dikatakan Abu Talib ni dia letakkan di atas bara api dan otak dia menggelegak. Itu adalah siksaan yang paling ringan di neraka. Kalau kita dengar macam tak ringan kan? Memang tak ringan lah. Duduk atas bara api, otak menggelegak. Jadinya menggelegak macam air panas tu. Jadinya dekat sini siksaan itu amat berat, tetapi dekat neraka yang itulah yang paling ringan. Itulah adalah siksaan yang diberikan kepada bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Jadi Abu Talib ni meninggal ketika berusia 80 tahun. Jadi panjang jugalah usia Abu Talib ni, 80 tahun baru meninggal dunia. Itu adalah individu pertama yang Nabi sayang meninggal dunia. Tengok muka surat 39 pula. Untuk muka surat 39. Khadijah kembali ke rahmatullah. Jadi Khadijah ni siapa? Khadijah ni adalah isteri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah ni, kita tengok perangkai yang pertama muka surat 39. Khadijah meninggal dunia selepas beberapa bulan kematian Abu Talib. Adalah Nabi Muhammad ni sedih Abu Talib meninggal tadi. Sedih Abu Talib meninggal satu hal, sedih pula Abu Talib ni tidak mati dalam tak mati dalam agama Islam pun sedih juga. Tapi selepas beberapa bulan lepas tu pula orang yang paling rapat dengan dia, iaitu isteri dia sendiri pula meninggal dunia. Beliau meninggal dunia, Khadijah ni meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian ketika berusia 65 tahun. Jadinya Aminah ni meninggal dunia, Aminah pula, maafkan saya. Jadi Khadijah ni meninggal dunia ketika berusia 65 tahun dalam bulan Ramadan, dalam bulan umat Islam menunaikan ibadah puasa. Sesungguhnya Khadijah, perangkat yang kedua tu, sesungguhnya Khadijah seorang isteri Rasulullah SAW yang banyak membantu baginda menyebarkan ajaran Islam dan mengorbankan kepentingan diri dan hartanya untuk Islam. Jadi memang Khadijah ni adalah seorang isteri yang banyak membantu Nabi dalam menyebarkan Islam, kerana Khadijah sendiri adalah wanita pertama ataupun manusia pertama yang memeluk Islam, yang baginda Nabi SAW berjaya Islamkan. Orang terawal adalah isterinya sendiri, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Jadi perangkat yang ketiga, Rasulullah SAW pernah bersabda, dia beriman denganku ketika orang ramai kufur kepadaku. Dia mempercayai aku ketika orang mendustakan aku. Dia berkongsi denganku harta bendanya ketika orang ramai menghalang aku. Dan Allah mengurniakan kepadaku anaknya dan menghalangku mendapatkan anak daripada yang lain. Ini adalah percakapan Nabi. Nabi kata apa? Nabi bersabda, di saat orang lain tak nak beriman kepada Nabi Muhammad, Khadijah ni beriman kepada Nabi Muhammad. Di saat orang tak percaya Nabi Muhammad, Khadijah percaya kepada Nabi Muhammad. Di saat orang mengatakan Nabi Muhammad ni penipu, Khadijah ni tetap percaya kepada Nabi Muhammad. Dan Khadijah ni juga adalah yang sanggup ketika orang lain tak nak berkongsi harta dengan Nabi Muhammad, Khadijah ni lah yang sanggup berkongsi harta dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ini ada anak dengan Khadijah, dengan sisi lain tiada anak. Itu adalah yang Nabi Muhammad sabda, bercakap, berkata. Jadinya setelah ketiadaan Abu Talib dan Khadijah, orang kafir Quraisy semakin berani menyakiti Rasulullah SAW secara terbuka, yang menyebabkan Rasulullah SAW semakin menderita. Jadinya apabila Abu Talib dan Khadijah ni tak ada, orang kafir Quraisy ni semakin berani untuk menentang Nabi secara terbuka, secara terang-terangan, dan menyebabkan Rasulullah ni semakin menderita lah, semakin sedih lah. Rasulullah SAW telah pergi ke Taif untuk menyebarkan dakwah dan mendapatkan bantuan orang Taif untuk menghadapi kaumnya. Tengok muka surat 40. Sambungannya, baginda tidak menemui orang yang mahu memberi perlindungan dan bantuan kepadanya. Sebaliknya mereka pula yang menyakiti Rasulullah SAW dengan lebih teruk lagi. Jadinya Rasulullah ni pergi ke Taif untuk menyebarkan dakwah dan mendapatkan bantuan orang Taif, tetapi
Sebaliknya berlaku apabila baginda ni tidak menemui orang yang mahu memberi perlindungan dan bantuan kepada dia. Sebaliknya orang Taif ni pula lagi menyakiti Rasulullah SAW dengan lebih teruk lagi berbanding dengan orang kafir Quraisy yang berada di Mekah pada masa itu. Okay. Jadi kesimpulan daripada cerita ni, tahun duka cerita ni, tahun Nabi sedih ni, di mana Nabi Muhammad kehilangan dua individu yang beliau sayangi, yang banyak jasa kepada baginda, iaitu yang pertama Abu Talib dan juga Khadijah, bapa saudara dan isteri pertama Nabi. Okay, jadinya kamu diminta untuk menjawab aktiviti tu, aktiviti satu saja. Aktiviti dua yang perbincangan tu tak perlu. Aktiviti satu saja. Aktiviti satu saja. Dia kata apa? Okey, saya nak kamu jawab A, B, C tu saja. Dia kata yang pertama, berapakah usia Abu Talib ketika kematian? Berapa? Ada jawapannya. Oh, sorry. Jawapan ada kat sini. Nampak tu? Berapa usia kematian Abu Talib? Berusia, tengok, cari jawapan kat situ. Yang seterusnya, yang B tu, apakah yang diajar oleh Rasulullah SAW ketika Abu Talib sedang tenat? Nabi Muhammad ajar apa? Nabi Muhammad ajar kalimah La ilaha illallah. Ada kat surat 38. Kamu kena rajin mencari. Jika kamu tak dapat ingat apa yang saya terangkan tadi, kamu kena cari jawapan dalam teks tu. Okay, yang C tu, apakah yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW selepas ketiadaan Khadijah? Jadi apa yang orang kafir buat? Ni dalam muka surat 39 tu, semakin berani menyakiti Rasulullah SAW secara terbuka, yang menyebabkan Rasulullah SAW semakin menderita. Jadi kamu jawab dulu dalam kertas cantik, dalam kertas kajang. Nanti dapat buku latihan kita tampal. Jadi sebarang kekurangan di dalam penyampaian ini saya mohon maaf. Jika ada persoalan boleh tanyakan kepada saya melalui WhatsApp. InsyaAllah saya akan bantu, saya akan jawab. Jadi akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.